من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه fi daraini amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari yang jahat itu adalah lebih baik padaku daripada 1000 orang yang beribadat di rumah peribadatan. Pandangan jiwa itu hendaklah dipejamkan, dikurangkan dan ditahan, supaya jangan sampai pandangannya menyebabkan kebinasaannya, kecuali bila pandangan itu menjadi turutan kepada hati dan batin. Di antara turutan keduanya bahawa dia tidak akan terkeluar dari petunjuknya, malah sentiasa menurut telunjuk keduanya. Jangan sampai ada perbezaan di antara jiwa dengan hati dan batin. Bahkan dia sentiasa menurut perintah keduanya dan menahan apa yang dilarangnya, lalu memilih apa yang dipilih oleh keduanya. Maka ketika itulah dia akan menjadi nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang tenang tentera. Dan ketika itu semuanya akan muafakat, yakni bersetuju dengan tuntutan yang satu dan tujuan yang satu. Bila jiwa sampai ke peringkat ehwal yang semacam ini, barulah jiwa itu akan merasakan kelalaiannya terhadap mujahadahnya. Dia tidak akan lagi menentang Allah dalam segala apa yang ditentukan pada dirinya atau manusia yang lain. Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala yang berikut, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tiada akan ditanya tentang apa yang dilakukannya, malah mereka akan ditanya. Di mana engkau boleh menurut Allah jika engkau tidak memperbaiki adab terhadapnya? Nescaya engkau akan dikeluarkan dari tempat tinggal ini, yakni dunia, dalam keadaan terhina. Tetapi jika engkau tahu memperbaiki adabmu dan engkau tunduk terhadap segala ketentuan Allah, nescaya engkau akan dibenarkan duduk di sisinya serta dimuliakannya. Orang yang mencintai Allah Ta'ala duduk di sisi Allah sebagai tetamu. Dan tetamu pula tidak boleh memaksa tuan rumah dengan pilihannya dalam makan minum dan pakaiannya dan segala ehwalnya yang lain. Bahkan dia sentiasa bersetuju dan bersabar serta rela terhadap apa yang dibuat oleh tuan rumah itu. Sebab itu dikatakan kepadanya, bergembiralah terhadap apa yang engkau lihat dan engkau temui. Siapa yang mengenali Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, nescaya dunia dan akhirat dan segala-gala selain Allah Ta'ala akan lenyap dari dalam hatinya. Sewajarnya semua bicaramu hanya kerana Allah Ta'ala semata. Kalau tidak, lebih baik membisukan diri sahaja. Hendaklah hayatmu, yakni kehidupanmu, hanya pada mentaati Allah Ta'ala semata. Kalau tidak, mati lebih baik bagimu. Ya Allah, ya Tuhanku, biarkan aku hidup dalam ketaatan kepadamu dan bangkitkan aku bersama-sama dengan ahli ketaatanmu. Amin. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang hendak ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahawa amar ma'ruf dan nahi munkar itu merupakan sebaik-baik, seafdal ibadat, berbanding dengan mereka yang cuma melazimi diri di masjid-masjid untuk sepenuh masa beribadat
untuk sepenuh masa solat atau sebagainya. Kemudian yang kedua, betapa perlu jiwa ini menuruti batin dan menuruti hati. Kita tahu bahawa pembahagian manusia ini kita ada an-nafs, yang jiwa kita, atau juga disebut roh kita. Kemudian kita ada al-qalb, atau disebut hati kita. Dan yang ketiga ialah batin, atau disebut juga asir, rahsia. Yang telah kita jelaskan, bila Allah ilhamkan kepada kita, bila Allah nampakkan kita sesuatu yang baik dalam mimpi, maka ia menjadi satu amanah, sir. Maka perlunya diri ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh hati, yang patuh, yang taat pada Allah, lebih daripada memenuhi keperluan diri dan hawa nafsu. Kemudian Syekh menyebut perkara yang ketiga, tentang bagaimana manusia bila mana benar-benar bersepakat tunduk jiwanya dengan kehendak hati dan juga kehendak batinnya yang mengikut syariat, maka dia akan berpindah kepada jiwa yang tenang yang disebut sebagai an-nafsul mutmainnah. Kemudian beliau menyebut seterusnya tentang bagaimana perlunya beradab dengan Allah, iaitu beradab dengan Allah diperlihatkan dengan bagaimana kita senantiasa bersetuju, sentiasa redha dengan segala takdir Allah. Dan beliau memberi suatu perumpamaan tetamu dengan tuan rumah. Tetamu yang datang bertamu di rumah, maka mereka akan redha apapun yang tuan rumah angkat, makanan, minuman yang diberikan, hadiah. Maka demikian seorang hamba dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh menyebut tentang orang yang benar-benar mengenali Allah. Bila seorang yang benar-benar mengenali Allah, maka ketika itu akan lenyap dan gaib segala pandangannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu juga bagaimana dia memilih hidup dalam mentaati Allah semata-mata, tidak lain daripada itu. Maka ini antara beberapa perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih. Baik, kalau sebelum ini kita bercerita bagaimana golongan sufi yang sebenar, yang hidup dengan mentaati Allah, yang hidup dengan ghaibah, pandangannya fokus kepada Allah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana golongan sufi sebenar ialah golongan yang akan membelakangkan kehendak hawa nafsu, bukan meninggalkan segala kebiasaan, segala dorongan-dorongan yang bertentangan atau yang tidak disuruh oleh syariat, oleh perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang melihat, walau kalangan orang-orang yang jahil melihat dia sebagai orang yang gila, dek kerana mematuhi perintah Allah. Manakala mereka pula melihat orang-orang yang mendakwa beriman ini tapi hidup dalam lara dan kelalaian, seperti mereka tidak punya iman. Maka ini gambaran orang-orang yang disebut sebagai golongan sufi. Maka Syekh menyebut tentang antara amalan yang paling mulia ialah amal ma'ruf dan nahi munkar. Tuan-tuan sekalian, dalam kesibukan kita memperbaiki diri, islahun nafs, kita nak jadi baik, kita nak jadi orang soleh, kita nak beruzlah daripada manusia, khususnya yang boleh mempengaruhi perangai kita. Kita mula mengetahui bahawa hidup ini bermakna bila kita jadi baik. Hidup ni akan kita rasa bahagia bila kita menuruti perintah Allah. Lalu ramai manusia bila dia datang keinsafan dan taubat, maka dia pun nampak rumah Allah. Maka dia mula melazimi rumah Allah sekerap mungkin dengan tempoh yang panjang, baik salat fardunya, baik kuliahnya, dan segala pengisian dalam rumah Allah, i'tikaf, bacaan Quran, zikir, ma'thurat. Namun di sebalik kita
nak mengislahkan diri, maka jangan lupa satu tanggungjawab besar, iaitu mencegah kemungkaran. Kerana kalau sekiranya kita baik, lalu kemungkaran bertebaran, kita juga akan dibinasakan oleh Allah. Kalaupun kita soleh, tapi kita memejamkan mata daripada kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, maka sebenarnya kita juga mengundang kemurkaan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam mensifatkan orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan surah Al-Hajj ayat 41 kata Allah, orang-orang yang kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, kami beri mereka kerajaan, kekuasaan, kami beri kepada mereka keredaan kami dan keampunan. Maka mereka ini ada 4 sifat utama. Yang pertama kata Allah, mereka sentiasa menjaga solat. Yakni maksud menjaga solat, menjaga hubungan dengan Allah. Walaupun hanya disebut solat, sebenarnya dalam solat itu ada baca Quran, ada zikir. Dalam solat itu ada semua ibadat dalam solat. Maka orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan, kerajaan, ketenangan, keredaan, keampunan, mereka ada sifat yang saya katakan 4 tadi. Pertama, mereka benar-benar menjaga solat, yakni hubungan dengan Allah. Satu. Yang kedua ialah mereka wa'atawuz zakah, mereka mengeluarkan zakat, iaitu atau maksudnya ialah menjaga hubungan dengan manusia. Sebab zakat, kita akan berhadapan dengan 7 asnaf yang utama. Selain daripada asnaf amil ataupun amilin, sebut 7 asnaf. Orang miskin, orang fakir, orang yang berhutang, hamba, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, orang yang berjinak hatinya dengan Islam. Maka golongan ini ialah golongan yang menjadi sebahagian daripada organisasi masyarakat. Dalam masyarakat kita akan jumpa orang miskin, kita akan jumpa orang fakir, kita akan jumpa orang yang putus bekalan, ibnus sabil, kita akan jumpa dengan orang yang berhutang, kita akan jumpa dengan orang-orang yang hatinya baru jinak dengan Islam, mu'allafah qulubuhum, dan kita jumpa orang yang berperang pada jalan Allah fi sabilillah. Maka golongan asnaf ini ialah masyarakat. Maka menunaikan zakat bermaksud menjaga hubungan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, amaru bil ma'ruf, suruh perkara yang baik. Dan yang keempat, wa nahaw anil munkar, mereka mencegah perkara-perkara munkar. Kemudian Allah kata walillahi aqibatul umur, kepada Allah kembali semua urusan. Artinya orang-orang yang di sebalik kita cerita sufi ataupun kita nak dekatkan diri dengan Allah, kita nak jadi orang baik, orang soleh, jangan lupa peranan amal ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau sekiranya kemungkaran bertebaran dan berleluasa, dan tak ada pula orang suruh orang buat baik, tak ada, maka dunia ini akan mengundang kebinasaan dan laknat daripada Allah. Maka terkena juga orang-orang baik ini. Allah sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan kemurkaan Allah, bala Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang buat maksiat saja, bahkan kena semua. Oleh sebab itu tidak wajar seorang atas nama kesufian lalu meninggalkan masyarakat amal ma'ruf nahi munkar. Maka tidak wajar. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, amal ma'ruf dan nahi munkar itu lebih baik daripada 1000 orang yang beribadat di rumah Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita lihat ada orang yang memang nak duduk masjid lama, nak duduk masjid, satu kisah untuk kita faham. Ada seorang lelaki, dia ni ada hajat dan perlukan pertolongan. Maka dia datang menemui Hasan Basri.
Kata, tuan guru, saya ada masalah, boleh tak tolong saya? Kata Hasan Basri, kamu jumpa dengan anak muridku bernama Sabit Al-Bunani. Jumpa dia dan minta tolong. Lalu lelaki ini pun cari seorang lelaki bernama Sabit Al-Bunani yang sedang i'tikaf di masjid. Maka bila dia sampai, dia bertemu, dia kata, wahai tuan, boleh tak tolong saya ada hajat, bantu saya. Lalu kata Sabit, maaf, saya sibuk i'tikaf, saya tak ada urusan dengan orang. Maka lelaki ni pun sedih dan kecewa. Dia jumpa balik pada Hasan Basri. Dia kata, tuan guru, Sabit Al-Bunani dia sibuk i'tikaf. Lalu kata Hasan Basri, bacakan kepadanya satu hadis. Seorang keluar untuk memenuhi hajat saudaranya lebih baik daripada dia i'tikaf di masjid aku sebulan. Iaitu hadis, di an yamshiya ahadukum fi hajati akhi khairun lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha. Siapa yang keluar bagi memenuhi keperluan saudaranya, maka perbuatan itu lebih baik daripada diiktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Sabit Al-Bunani bila dengar, ditinggalkan iktikaf dia. Kerana ia amal ma'ruf, benda-benda yang baik. Tentang kita tak diajar bila mana kita buat satu ibadat, lalu kita seperti tidak peduli, kepedulian kita pada ummah sudah tidak wujud. Maka ini bukan ibadat, melainkan kita tertipu, maghrur. Ibadat dia bukan sekadar membentuk diri kita jadi baik dan menjadikan kita makin dekat dengan Allah, tetapi dia juga akan menjadikan kita dekat dengan masyarakat. Kerana kita perlu baiki masyarakat, dan itu ialah kerja yang mulia yang kita warisi daripada para Nabi dan Rasul. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mulianya mereka kerana mereka melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka kita pun sama. Jadi bukan satu perkara yang betul seorang yang bila mana kata saya nak jadi baik, saya nak jadi soleh, saya dah nak berubah perangai saya, lalu dia tidak mempedulikan dua tugas ini, amal ma'ruf nahi munkar. Dia mesti terus menyuruh perkara baik. Yang dibuat tu dibuatlah, tapi dia mesti suruh orang buat baik, dia mesti cegah orang buat munkar. Kerana ini adalah satu amanah para rasul dan para nabi. Tapi bila dia nak suruh benda baik, cegah benda munkar, dia mesti ada ilmu. Kerana syarat utama amal ma'ruf nahi munkar ialah ilmu, maka dia kena belajar. Kita kadang-kadang belajar untuk baiki diri, kadang-kadang kita belajar untuk baiki orang lain. Kadang-kadang kita belajar untuk motivasikan diri kita untuk buat baik, kadang-kadang apa yang kita dapat untuk motivasikan orang lain untuk buat baik. Kita belajar untuk mencegah diri kita daripada buat benda yang buruk, dan demikian juga kita belajar untuk mencegah masyarakat daripada buat perkara yang buruk. Dengan cara itulah kita mendapat kemuliaan yang sebenar. Baik, ini pembetulan, ini pemahaman yang kita kena faham. Sufi tidak lari daripada masyarakat. Seorang yang nak jadi baik, siapa pun nak jadi baik, kita semua nak jadi baik, nak jadi soleh, bukan bererti kita lari daripada tanggungjawab masyarakat. Tanggungjawab itu kekal di atas bahu kita. Suruh perkara baik, cegah perkara munkar. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang perkara seterusnya. Bagaimana jiwa kita ini perlu dibentuk sama dengan apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang ada dalam batin kita. Kita dah sebut tentang istilah batin yang selalu disebut dalam sufi, atau disebut ilmu batin, ilmu kerahsiaan. Apa itu rahsia? Sirrun atau asrar, sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang berupa ilham, yang berupa mubasyirat, berita-berita gembira melalui mimpinya, yang mungkin datang melalui jalan karamahnya atau maunahnya. Kerana benda-benda tadi menandakan adanya pemeliharaan Allah Ta'ala pada kita. Maka biarlah tindakan zahir kita atau tindakan jiwa kita, kehendak kita
Benar apa yang ada dalam hati kita. Baik, hati tempat di mana kita mengingati Allah. Tempat di mana kita menyimpan takwa kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi salasa marra. Takwa di sini. Takwa di sini, takwa di sini. Beda hadis Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat wajah kamu ataupun penampilan kamu, image kamu, tapi Allah lihat hati kamu. Hati tempat tersimpan takwa dan di dalamnya ada sifat ikhlas. Biar apa yang kita buat dalam hati kita tadi teli, ataupun yang kita buat secara zahir ni sama dengan apa yang dalam hati kita, ikhlas pada Allah. Memang mencari redha Allah kerana takwa. Maka kalau amalan kita ini sama dengan apa yang ada di hati dan dalam kebatinan kita, maka barulah kita akan benar-benar mentaati perintah Allah SWT. Barulah kita akan menjadi jiwa mutmainah. Tentang apa jiwa mutmainah? Di dalam bahasa mudah kita terjemah jiwa tenang. Macam mana kita nak gambar tenang? Tenang ni macam ni. Kalau kita naik bot, tiba bergelora laut. Gelora laut, angin kuat, ombak besar. Kita terhuyung hayang, kapal kita pun terhuyung hayang. Kita mungkin mabuk dan muntah. Kita mungkin lemah dan penat. Bot kita hampir tenggelam. Tiba-tiba berhenti semua ribut dan kembali tenang. Itulah dia jiwa mutmainah. Kita ni hidup penuh dengan keraguan, penuh kejahilan. Kita berada dalam lambungan ombak kejahilan, kebodohan, kedungungan, pengaruh syaitan, pengaruh yang jahat, sehingga kita tak tahu hidup ni matlamatnya apa. Kita tak tahu, kita dah resah. Maka dalam keadaan ini kita panggil sebagai nafsul lawamah. Jiwa yang lawamah, yakni menyalahkan diri kita sendiri. Kita dah sebut pembahagian jiwa. Ada yang disebut sebagai jiwa ammarah, yang memang buat jahat je. Manakala peringkat kedua dipanggil jiwa lawamah. Dia buat jahat, tapi dia tahu itu jahat dan salah. Mula dia rasa qalaq, resah. Yash'uruna bil qalaq wa tirab. Dia rasa resah, tak tentu hala, tak keruan. Dia mula tak berada dalam mood yang baik. Dia pun tak tahu kenapa. Saya kata tak ada duit, ada duit. Tak ada isteri, ada isteri. Tak ada anak, ada anak. Tapi jiwa saya tak tenang. Kerana jiwanya tidak mendapat ketenangan dari Allah. Itmi'nan. Kerana orang beriman, bila mana dia hampir mati, maka Allah akan memanggilnya dengan jiwa yang tenang. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan kamu yang sebenar, masuklah ke dalam syurgaku dan jadilah hamba-hambaku. Baik, jiwa yang tenang yang kita nak ini, bila Syekh Abdul Qadir sebut jiwa tenang ini, bila kita punya jiwa kita, hati kita dan batin kita sama, muafakat dalam satu ilmu. Artinya apa yang saya cakap, itu yang ada dalam hati saya. Apa yang saya buat, itulah yang ada dalam matlamat hati saya. Dan itulah yang datang daripada kebatinan, datang daripada, kita katakan, anugerah Allah Ta'ala pada kita. Maka kita mula akan benar-benar tenang. Dan tanda tenang kita, kita bersetuju dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah. Itu tanda tenang, yakni menerima segala takdir Allah SWT. Lalu para ulama kata, bila seorang itu benar tenang, maka dia akan ada 3 sifat. Pertama, al-musara'atu ilal khairat. Dia orang yang akan mula bersegera buat baik. Tanda dia tenang. Tuan-tuan, kalau kita tahu benda tu baik, kita berlomba tak buat, tak berlomba, jiwa kita tak tenang. Orang yang jiwa tenang, dia bila melihat peluang kebaikan, dia mula berlomba. Kalau sedekah, dia lah orang pertama. Kalau solat, dia lah orang pertama. Kalau buat baik, dia lah orang pertama.
Dia tak mungkin beri peluang orang lain. Saya akan buat dulu. Ini orang punya sifat jiwa tenang. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, antara sifat mereka berlomba-lomba buat baik. Sifat-sifat ini tuan-tuan semakin ketandusan ataupun semakin hilang dalam masyarakat kita. Kita nak bentuk jiwa kita, jiwa anak-anak kita, biar segera buat baik. Seolah-olah kalau ayah kata buang sampah, berebut anak nak buang sampah, tapi dah sebut nama, yang sebut nama ni pula ditolak nama orang lain, tolak nama lain. Abang Loh buang sampah. Abang kata suruh kakak tu, kakak tak ada kerja, main telefon je kakak kata suruh adik tu tengok TV je kerja dia. Adik pula kata suruh mak pun tak ada kerja juga tu. Dia duk main tolak. Tak ada nak berlomba buat baik. Maka ini sebenarnya, kalau kita ni ada perangai tuan-tuan, kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita tak ada jiwa berlomba buat baik, kita sebenarnya jiwa kita bermasalah, berpenyakit dia panggil. Dengan automatik, kita bukanlah orang yang bernama jiwa mutmainnah. Kita tak tenang. Kita boleh tengok orang, bila terhidang di hadapannya kebaikan, jauh mana dia menjadi orang pertama. Kalau dia sentiasa memilih ke belakang, dia ada masalah. Dia ada penyakit. Kita ada penyakit. Tapi kalau setiap kebaikan, orang kata, okey ada qiyam mulai, kita lah depan. Kita tak perlu nak cari alasan lah kenapa tak boleh buat. Kerana orang-orang yang saya kata yang suka bersegera ni, dia memang seperti tak ada alasan. Kita dah sebut alasan ni penyakit. Siapa pun yang dimula membina dirinya dengan alasan, dia sebenarnya mengumpulkan penyakit dalam diri dia. Kita selalu belajar jangan banyak alasan. Alasan-alasan ini saya katakan kalau kita letak depan Allah semua tak laku. Tapi kita guna alasan untuk cover dengan manusia. Tapi ketahuilah bukan manusia nilai alasan kita, Allah. Waktu kita nak beri alasan, ingat alasan itu akan dibacakan di hadapan Allah. Inilah alasan kamu duduk di dunia. Alasan nak taubat tunggu pencing, nak jadi baik tunggu pencing, tunggu itu, tunggu ini. Saya nak juga ni tunggu 10 hari. 10 hari baru saya buat. Ni tak lagi. Dan siapa pun yang beralasan, Allah Ta'ala padamkan nama dia di kalangan orang-orang yang kita sebut mutasabiqin, bersegera dan kebaikan. Kena ingat alasan paling Allah Ta'ala tak suka. Kita sendiri pun kalau tuan-tuan jumpa orang banyak alasan, kita pun tak suka dengar. Sekali dengar, 2 kali kita mula rasa ini bukan alasan. Ini adalah penyakit dalam diri dia. Maka kita bila depan kita ada benda baik, lalu kita pun beri alasan lagi, tak boleh Ustaz kita bagi orang lain dulu buat, nanti kita buatlah. Masalah. Jiwa awak ni sebenarnya tak tenang lagi. Kerana orang jiwa tenang, dia nampak kebaikan. Bahkan kebaikan ni tak perlu disuruh namanya untuk dibuat. Kerana orang baik tidak perlu dipanggil namanya untuk berbuat baik. Kerana dia mengenali orang buat baik, sebagaimana seorang mengenali anak dia sendiri. Tuan-tuan kenal tak anak tuan-tuan? Kenal lah Ustaz anak kita. Orang-orang yang jiwa mutmainnah, dia lebih kenal kebaikan berbanding seorang mengenali anak dia. Tahu ini baik, maka dia tak akan bertangguh, beralasan ataupun berlambat. Yang kedua, sifat orang yang kita katakan tanda-tanda dia memang punya jiwa mutmainnah ini, maka dia tak akan berminat untuk buat kemungkaran. Tak akan minat. Bukan disebut dengan istilah at-taqa'ud. Taqa'ud ni maknanya pencing buat jahat. Tentu kalau kita tengok orang pencing dia nak pergi lagi tak tempat dia kerja dulu. Tanya guru besar pencing, tanya pengetua pencing, lepas pencing nak pergi lagi tak sekolah dulu? Dia tak nak pergi buat apa? Kalau orang jemput mungkin pergi, kalau pergi saya saja tak, dia rasa buat malu je pergi. Kalau seorang dia pencing dalam satu pekerjaan, dia nak tak balik semua tengok, saya tak rasa dia nak balik sebelum, melainkan kalau orang panggil dia, panggil lah kita nak buat ni, Maldives meraihkan semua orang-orang pencing tahun 90-an, tahun 2000 dan sebagainya. Tapi kalau kita pencing satu benda, kita tak akan pergi lagi. Kita ni nak pencing daripada buat jahat, nak pencing, masa tak nak buat dah. Betul kata pencing lah daripada buat jahat tu. Sampai bila nak buat jahat?
Pencing-pencing lah mengumpat tu. Tak habis-habis lagi ngumpat. Pencing lah. Pencing lah kita tuan-tuan dari suka menipu orang. Pencing lah. Suka fitnah orang. Suka viral benda tak baik. Dah lah pencing lah. Tutup-tutup lah Facebook tu kalau tak boleh kawal diri sendiri. Pencing. Ini taqaw. Dan di antara tanda orang yang memang kita katakan ada jiwa mutmainnah, dia sabar dengan segala apa yang Allah takdirkan. Dan ini Syekh Abdul Qadir sebut satunya, iaitu bila seorang itu mutmainnah, maka apa pun yang Allah Ta'ala buat, dia kata apa? Dia ingat firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak akan ditanya apa pun dia buat. Kita yang akan ditanya. Tuan-tuan, takdir Allah pada kita ni, Tuhan tak akan ditanya kenapa Allah buat macam itu. Tidak. Kerana Allah berkuasa. Kita yang patut menerimanya. Syekh Abdul Qadir menyebut bagaimana seorang boleh menerima takdir Allah. Bagaimana seorang yang benar-benar menerima takdir Allah. Umpama dia ialah umpama tetamu. Macam saya katakan, seorang kalau kita pergi rumah orang, dia angkat nasi arak, dia angkat sekian makanan, kita makan je lah, kita pun tak ada yang lain. Melainkan kita tak beradab. Tuan rumah dah angkat macam-macam, kita pun tanya yang lain. Atau kita cela yang ada. Apa pandangan tuan rumah pada kita kalau dia angkat makanan lalu tetamu ini mencela? Marahlah tuan rumah. Bukan kita tak beradab. Maka kerana itulah takdir Allah ini umpama kita sebagai tetamu Allah. Tetamu, dan Allah beri kita sekian-sekian perkara yang sebenarnya baik untuk kita. Lalu kita membantah keras, lalu kita tidak beradab, maka kita tidak akan dijemput lagi, tak akan dipanggil lagi. Tuan rumah dah trauma dengan kita, ni tak ada ajak ni. Dia bukan sekadar tak bersyukur, dia kutuk lagi makanan kita, dia minta yang lain, maka dia tak akan diajak. Andai kata dia diberi apa yang dia nak, maka itulah kali terakhir dia diberi, dan dia tak akan diberi lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak ajar adab dengan Allah? Adab dengan Allah hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mutmainnah, tenang. Kita sebut tadi jiwa mutmainnah. Kita sebut bagaimana nak tengok tanda dia. Dan mereka yang berjiwa mutmainnah yang boleh menerima takdir Allah ini, mereka membina karakter mereka dengan 10 perkara. Tadi saya nak jadi orang yang mutmainnah. Macam mana saya nak buat? Tadi kita sebut tanda orang tu ada mutmainnah. Orang kalau mutmainnah, kalau nampak benda baik, cepat je buat. Tak payah panggil nama pun dia buat. Dia offer diri, saya buat. Sebab itu masjid Nabi tuan-tuan, tak ada jawatankuasa masjid, tak ada AJK kebersihan, tak ada bendahari. Kerana semua orang merasakan mereka bertanggungjawab. Mereka belum-belum kita dah lantik pun tak buat kerja. Jangan nak harap orang yang tak ada lantik, saya bukan AJK, saya tak ada kena-mengena. Dia kalau kotor masjid, kotor surau, dia salahkan AJK. Habis awak buat apa? Kerja saya marah orang. Maka dia silap. Kita, kalau kita pergi masjid surau, kita nampaklah cacat sana, cacat sini. Kipas buruk ke, berabuk ke, bilik air, kunci pun tak ada. Kerja kita apa? Condemn lah. Saya kutuk tak AJK, apa benda AJK ni? Kita pun tahu AJK bukan makan gaji pun. AJK biasa. Marah AJK, marah pengusi. Lalu kita tanya peranan kita apa? Marahlah Ustaz. Bukan peranan orang beriman marah orang. Bukan, itu bukan peranan kita. Peranan kita apa? Kita baiki. Baiki macam mana? Menasihati atau kita buat. Dah awak tengok dah tanda tak ada paip, pergilah beli paip, pasang. Awak kan nampak cacat tu, pergi beli paip kat awet, potong-potong, pasang. Kan selesai masalah. Saya nak kutuk AJK juga. Sebab tu kita tak boleh selesaikan masalah. Sebab kalangan kita yang nak buat baik tadi ialah orang yang ditentukan buat baik. Seolah orang lain tidak didorong untuk buat baik. Tapi yang bercakap supaya buat baik tu ramai, yang buat baik tu tak ramai. Contoh kita kalau buka puasa ni, misal kita buka puasa, nampaklah air kurang ke, kurma kurang, kurma, semua order kurma, tak ada seorang pun bangun ambil kurma untuk beri. Yang tukang order tu banyak, yang tukang buat tak ramai. Itu realiti masyarakat kita. Maksudnya dalam
Perlombaan kita buat baik. Kita sentiasa suruh orang lain buat baik. Dan kita salahkan mereka bila tak buat. Lalu kita lupa peranan kita kat mana? Peranan kita. Bukan peranan orang Islam marah orang. Itu bukan peranan kita. Itu nafsu kita. Peranan kita ialah apa yang kita boleh buat. Kalau masjid tu kotor, bersihlah. Apa masalahnya? Saya bukan AJK. Apakah perlu AJK untuk bersihkan masjid? Kita nampak sampah-sampah, kita pun buang. Kalau masjid tu ikut sangat SOP, kita pun tahu ni mesti saya nak bawa saya punya pekerja bersih surau ni, boleh tak? Saya nak bawa pekerja saya ada ramai pekerja, saya nak bersih surau, gotong royong lah. Ini kita punya kerja kebajikan. Kita okey, kita dah buat sesuatu yang baik. Tanda yang saya sebut tadi, berlomba-lomba buat kebaikan. Baik, orang-orang yang berjiwa mutmainah ni, sebelum kita kata nak beradab dengan Allah, nak terima segala takdir Allah, dia telah membina karakter dia. Karakter pertama yang dibina kata ulama, dia orang ikhlas pada Allah. Kita jangan cerita mutmainah kalau kita tak ikhlas. Maksud ikhlas, buat kerana Allah. Kerana kita buat kerana Allah lah Allah beri ketenangan pada kita. Ikhlas. Dan orang yang ikhlas lah yang mudah menerima takdir Allah. Kalau kita tak ikhlas, kita tak akan dijiwa mutmainah. Dan kita tidak mungkin beradab dengan Allah. Dan kita tak mungkin boleh mudah menerima segala takdir Allah. Apatah lagi jiwa ini sentiasa memberontak. Ikhlas artinya menundukkan hawa nafsu. Itu sifat mereka yang pertama. Mereka bina karakter ini. Yang kedua, karakter mereka bina ialah mereka akan ikut sunnah Nabi. Sembahyang sunnah Nabi macam mana, puasa macam mana, sahur macam mana. Yang ikut sunnah Nabi. Kenapa? Ini cara nak dapat itminan, ketenangan. Tentang kita kalau buat ibadat tapi tak ikut sunnah Nabi, kita tak akan terhasil ketenangan dalam ibadat. Dia mesti mutaba'atin Nabi. Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar sayang Allah, maka ikut Rasulullah. Kita ikut ni semua benda. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita semua bentuk ibadat. Haji, khuzu anni manasikakum. Buat ibadat macam aku buat. Kita tawaf macam Rasulullah suruh kita tawaf, kita sa'i. Boleh kita dapat haji yang mabrur ataupun haji yang diterima oleh Allah. Ini karakter dia. Dan yang ketiga karakternya ialah mereka sentiasa mencintai Allah dan membesarkan Allah. Mereka tanam rasa cinta pada Allah dan membesarkan Allah. Tuan-tuan, macam mana orang tu dia cinta Allah, dia sayang Allah? Maka antaranya ialah dia mendahulukan hak Allah lebih daripada hak orang lain. Maka itu tanda cinta. Atau itu tanda dia nak buat cinta dia pada Allah. Kita kalau ada 10 orang depan kita, seorang paling kita cinta, kita akan selesaikan urusan dia dulu. Kita akan bercakap dengan dia. Ni 10 orang depan kita, seorang kita sayang, kita akan tegur dia lebih panjang, lebih lama. Maka bila kita nak sayang pada Allah, macam mana cara dia? Letak prioriti semua perintah Allah. Lama-lama dia jadi sayang. Asalkan ini perintah Allah, inilah prioriti. Saya memang ada benda lain saya nak buat, tapi ini perintah Allah, saya buat dulu. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dijadikan Allah dan Rasul lebih disayang daripada segala-gala yang lain. Yakni prioriti. Kata kita sayang isteri kita, suami kita, sayang anak-anak kita, sayang kawan-kawan kita. Tapi prioriti sayang mesti pada Allah. Maka ini menjadikan kita akan dianugerahkan oleh Allah cinta. Siapa yang dalam hidupnya letak prioriti pada manusia, Tuhan tak akan beri dia pada cinta. Tuhan tak beri cinta. Cinta hanya diberi pada orang yang sanggup berkorban. Kalau kita berkorban kerana Allah, datang cinta. Allah beri cinta tu. Ya, kita mahu cinta dalam doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cinta. Kita diminta doa, minta cinta Allah. Tapi doa sahaja tak cukup. Dia ada satu yang menjadi sendi dia, iaitu prioritikan semua perintah Allah. Kalau kita prioritikan semua perintah Allah, okey, saya peguam. Saya peguam. Okay, saya akan bela orang. Salah ke tak salah? Saya akan bela orang yang tertuduh. Baik, waktu saya nak bela orang tertuduh, saya pun tengok dia. Apakah dia orang yang salah dan nak suruh saya menjustifikasikan salah dia?
saya tak akan buat. Kerana saya mencari keutamaan di sisi Allah. Kalau kamu salah, kamu tak berhak dibela. Tapi kalau kamu tak salah, kamu berhak dibela. Sebab itu kita kalau belajar dalam bab qada perundangan, satu subjek yang saya ambil dulu, bab qada. Dia satu bab iaitu tentang peguam dan syarat peguam. Peguam tidak boleh membela orang salah yang diketahui salah. Dia tahu salah, dia tak boleh bela. Dia bela berarti dia menolong kemungkaran. Maka ketika itu dia bertembung, nak duit ke ikut perintah Allah. Ni kalau bela kawan ni kaya ni, dia bagi kita satu kes 50,000, saya bagi awak. Banyak tu 50,000. Kita cuma bela biar dia tak bersalah, walau dia bersalah. Dan kita cuba melihat orang yang dizalimi itu tidak dizalimi. Kerja berat untuk kita jawab depan Allah. Depan mahkamah tak berat. Mahkamah dia ikut kita lah, lancar-lancar. Tapi dia pun tahu, saya ni peguam Muslim yang bertakwa pada Allah. Saya tak mungkin makan hasil kerana bela orang salah. Dan membiarkan orang dizalimi tidak dibela. Saya pula menganggap yang dizalimi itu yang salah. Yang zalim ni betul. Dia tak salah. Tetapi dia nak jawab apa depan Allah? Dia boleh guna kepetahan dia, boleh guna macam-macam kelemahan peguam bela untuk dia, ataupun kelemahan peguam yang mungkin menjadi mewakili orang yang dizalimi, boleh mengalahkannya sebab dia reputasinya bagus. Dia tahu cara nak tuis hukuman. Tapi dia kena ingat, mana Allah dalam setiap tindakan kita. Tetapi kita orang berniaga, kita nak untung. Tapi kalau untung tadi dengan cara Allah murka, Allah tak berkati, dengan menipu, kita berniaga masa orang solat Jumaat waktu diharamkan, atau kita berniaga waktu-waktu yang tak patut kita berniaga, maka kalaupun kita dapat untung, kita tak akan dapat kasih sayang Allah. Allah hilangkan keberkatan rezeki. Sebab rezeki ni atau apa saja, kalau Allah beri dengan kasih sayang, maka itu diberkati. Umpama kita gini tuan-tuan, kalau kita ni tetamu yang tuan rumah sayang kita, dia angkat dengan penuh sopan, beri kat kita. Kalau kita bukan orang yang dihormati, mungkin dicampur je makanan tu kat kita. Dapat juga makanan, tapi jangan kadang marah, dihilangkan keberkatan. Sebab itu bila kita sebut orang yang cinta pada Allah, dia ada satu karakter utama. Bila berhadapan perintah Allah dengan kemahuan dia, Allah dulu. Kerana itu Allah beri dia cinta. Siapa nak cinta Allah, letak prioriti perintah Allah dan semua perkara. Saya nak minta kerja, syarat kerja buka aurat, saya tak akan ambil. Dengan sebab itu Allah beri saya sayang, cinta. Ya, kerja gaji mahal ni 56,000, tapi buka tudung kalau perempuan lah. Atau boleh tak boleh sembahyang Jumaat, sebab kerja kita ni Jumaat penting, jangan sembahyang Jumaat. Tetapi kalau orang terlalu utamakan Allah, dia takkan tengok gaji tinggi macam mana pun kalau dia terpaksa gadaikan ibadat. Orang ni lah Allah beri cinta. Lepas tu cinta perlukan pengorbanan. Kalau kita nak dapat cinta Allah, Allah suka bila kita ni letak semua prioriti perintah Allah mengatasi perintah lain. Jadi bestikah kita letak prioriti perintah Allah berbanding kehendak kita? Sama ada kita orang berniaga, sama ada kita namanya pekerja, sama ada kita ni orang yang kerja sendiri, kita sentiasa letak prioriti. Sampai waktu solat, saya nak solat lah, itu prioriti saya. Walaupun kita masa itulah pelanggan ramai datang, masa itulah bela-bela, saya nak solat. Rezeki saya insya-Allah ada rezeki. Sampai masa rezeki saya, dia akan datang. Dia tak masa solat itulah dia nak mesyuarat. Kerja dia macam gitu, zuhur dia nak mesyuarat, habis asar dah ke mana zuhur. Saya tak akan bergaul atau menggadaikan agama saya kerana dunia. Kemudian orang yang membina karakter itminan ini ialah mereka yang sentiasa bercakap benar. As-sidqu. Tak tahu orang banyak kelentong, bohong-bohong, dia tak akan dapat jiwa tenang pun. Kita nak dapat jiwa tenang, kita kena bentuk, kena baiki diri kita. Yang asal suka bercakap menipu tu, cakap betul. As-sidqu. Cakap betul, buat betul, hati pun betul. Kerana bercakap benar itulah yang tunjuk ke syurga.
Dalam hadis Nabi kata apa? As-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Fama yazalul abd yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqan. Sifat betul tu, cakap betul tadi bawa pada kebaikan, kebaikan bawa pada syurga. Dan sentiasalah seorang hamba itu bercakap betul sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang benar. Dan saya nak belajar cakap betul, cakap yang benar. Ini untuk dapat jiwa mutmainnah. Kemudian takwa. Apa itu takwa? Allah suruh buatlah, Allah larang tinggal. Ini karakter orang yang berjiwa mutmainnah. Karakter nak dapat benda tu kena ada takwa. Kemudian antara sifat mereka ialah sentiasa berlaku baik kepada manusia. Al-ihsan ila ibadillah. Tuan-tuan tengok, kita setiap kali kalau kita buat baik ke orang, kita tenang. Kita kalau layan orang makan, kita tenang. Kita, tuan-tuan, kalau ulur makanan ke orang, kita tenang. Kita derma duit ke dia, kita tenang. Kenapa? Kerana Allah jadikan benda itu ihsan ilal ibad, berlaku baik kepada hamba, memang akan memperoleh ketenangan. Sebab tu orang yang berjiwa mutmainnah, dia nak dapat mutmainnah tadi, dia kena mulakan berbuat baik dengan orang. Orang tu walaupun dia mengaji, rajin, zikir, tapi dengan orang semua jahat, dia takkan tenang. Dia keluar je dari masjid, dia mula tak tenang, dia banyak musuh di luar, dia tak akan dapat jiwa mutmainnah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita juga berlomba-lomba dalam buat baik kepada manusia. Dengar je ada orang perlukan pertolongan, kita nak depan. Ternyata buat baik pada orang ni, dia akan menjadikan jiwa kita tenang. Ini karakter dia. Dan antaranya ialah akhlak yang baik, husnul khuluq. Siapa pun nak jiwa mutmainnah, perangai dia tu kena baiki. Sabar dia kena ada, lembut dia kena ada. Ini akhlak-akhlak yang baik. Tutara, tutur kata dia kena jaga. Hubungan dia dengan orang yang dibina atas asas akhlak, bukan keuntungan. Kita, tuan-tuan, jangan jadi macam setengah negara yang dibina hubungan dengan orang memang comel akhlak, tapi sebab nak dapat duit, atau hanya sebab-sebab keduniaan kita kerana Allah. Akhlak baik saya ni Allah yang beri pahala. Kalaupun saya tak dapati respon awak tak baik, tapi saya tetap buat akhlak baik dengan awak. Sebab akhlak baik ini kita buat bukan kerana orang tu baik dengan kita, tapi kerana Allah perintah kita buat baik. Ia berbeza kalau kita buat baik kerana orang tu buat baik, itu normal. Siapa pun buat baik pada kita, maka kita secara normal buat baik pada orang. Tetapi itu kita tak sebut sebagai akhlak yang baik. Itu satu muamalah yang biasa. Tapi akhlak yang baik ini, tanda dia, orang yang kita tak harapkan beri kebaikan pada kita, kita buat baik pada dia, maka itulah akhlak dia. Rasulullah SAW dengan para penentang, dengan musyrik Mekah, Rasulullah sentiasa berakhlak baik dengan mereka. Walaupun mereka menentang, memusuhi Nabi SAW. Sebab itu Allah perintah Rasulullah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan mereka dengan kebaikan kamu. Mereka buat jahat, kamu buat baik. Mereka beri racun, kamu beri madu. Mereka masam ketat, kamu senyum menawan. Mereka membisu diam, kita memberi salam. Mereka tak jawab, kita tenang, kerana malaikat menjawabnya. Ini orang yang akhlak baik, dia tak tunggu respon orang. Kerana akhlak tu direct dengan Tuhan, dia bukan dengan orang. Tapi kalau kita ni buat akhlak kerana respon orang, itu biasa. Siapa pun kalau dia respon baik dengan kita, kita akan respon baik dengan dia, itu biasa. Bukan satu benda yang pelik. Yang peliknya ialah orang-orang yang respon buruk tapi kita tetap baik. Ini panggil akhlak yang terpuji. Dan karakter mereka lagi ialah mereka ini ada sifat walak dan barak. Apa itu walak? Tentang walak mereka hanya kepada Allah. Apa itu walak? Kesetiaan. Cerita bab setia hanya pada Allah. Dan mereka berlepas diri daripada semua yang Allah murka. Kalau Allah tak suka benda tu, tak suka benda ni, mereka tak akan ada kaitan dengan benda tu. Kerana walak mereka pada Allah. Dan barak, barak masih masuk barak. Barak ni maknanya kita menjauhi benda yang Allah Ta'ala suruh jauhi. Kalau Allah benci benda tu, kita pun benci. Allah suka benda tu, kita pun suka. Ini panggil walak dan barak. Ini setia.
Kalau bahasa orang sebut ta'asuk. Asuk dia dengan ni. Tentang kita ta'asuk dengan Allah itu mulia. Kalau istilah ta'asuk lebih rujuk pada orang yang menyokong kebatilan. Tapi hari ni kan bila orang kita dan kelompok kita buat baik, ta'asuk tu. Padahal tak ada ta'asuk pun di situ. Tapi kesetiaan dipanggil walak. Dia ta'asuk dengan walak berbeza. Walak memberi maksud kesetiaan kita berasaskan kebenaran yang dibawa, kebaikan. Dan siapa yang lebih benar dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa yang lebih benar pertuturannya dari Allah? Maka dia Allah. Sebab itu kalau Allah Ta'ala benci benda ni, saya akan benci benda tu. Allah Ta'ala sayang benda ni, saya akan sayang benda ni. Sayang kita, benci kita kerana Allah. Ini disebut dalam hadis, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala imanu. Siapa yang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, beri kerana Allah, kedekut pun kerana Allah, maka sempurnalah iman dia. Kata ini karakter orang-orang yang disebut sebagai jiwa mutmainnah. Ini karakter dia. Bila ada karakter inilah, maka dia dengan mudah dapat menerima segala ketentuan Allah. Allah takdir ikut mana pun. Kadang-kadang tuan-tuan kita nampak benda baik tu sebalik takdir Allah. Kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang yang kita nampak semuanya buruk-buruk. Ni takdir ni penuh dengan keburukan. Ni akal kita ni tak boleh proses. Dek lemah kita. Namun kita yakin pada Allah. Ma qadallahu laka qada'an illa kana khairun laka. Tidak pernah Allah Ta'ala takdirkan pada kamu satu takdir melainkan dia baik untuk kamu. Habis tak saya nampak macam buruk, itu kerana kebodohan kita. Tentu kita menyaksikan, mengakui saya bodoh untuk memahami kehebatan takdir Allah. Jiwa saya memberontak, hati saya tertekan, saya rasa hilang kebahagiaan kerana takdir ini. Katakanlah ini kerana kebodohan kita dalam memahami takdir Allah. Ya Allah, aku bodoh dalam memahami takdir-Mu. Ya Allah, aku ni serba kekurangan dalam melihat kehebatan takdir-Mu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebaikannya. Tunjukkan kepadaku akan hikmahnya. Kerana jiwa ini sudah tidak tertanggung kerana kebodohan. Kadang kita bodoh, kita mengaku kita bodoh. Bukan bila kita lihat balik kehidupan kita, banyak mana keputusan-keputusan bodoh yang kita buat. Bila kita melihat takdir Allah SWT, banyak mana dulu kita mencemur, mencebir, membenci, tiba-tiba benda itulah yang kita suka hari ini. Tidakkah kita malu dengan Allah? Sebab itu kita nak lebih melangkah dengan berilmu. Siap takdir Allah SWT pada saya, pada orang yang saya sayangi, anak-anak saya, dan segala-galanya, ia baik untuk kita semua. Maka yang dapat menerimanya hanyalah jiwa mutmainnah. Kita dah sebut bagaimana nak mengenali jiwa mutmainnah, dan kita juga dah sebut tentang bagaimana membina karakter, membentuk jiwa mutmainnah. Kalau kita dapat membentuk, tuan-tuan dapat slow-slow untuk menhadami, hadam semua sifat-sifat tadi, insya-Allah benar kita tenang. Akhirnya apa pun dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kuat pun goncangan dia, goyangannya, walaupun bagaimana badainya, kita tetap tenang. Mungkin meliut, melintuk seketika itu benda biasa. Umpama kita macam rumput, walau datang ribut kuat, mungkin kita mengarus sikit, tapi akarnya kekal kukuh, tak pernah tercabut. Pokok besar pun tercabut, tapi rumput tak tercabut. Kenapa? Kerana asas tenang tadi begitu kuat. Kalau nampak ada goncangan di permukaan, tapi dia tenang pada dasarnya, maka mutmainnah dalam diri kita. Mungkin orang nampak kita nangis, mungkin orang nampak kita sedih, hati kita kuat, ia baik. Kita tuan-tuan tak boleh nak tahan air mata kalau datang benda-benda yang kita sedih. Kita juga tidak mampu menangkerutan wajah kita bila ia benda-benda yang amat memenatkan kita, meletihkan kita. Namun hati kita sama, hati kita tenang, ya Allah ini baik. Dan kehidupan ini kita yakin, dan dunia, apa pun yang Allah beri pada kita, segala perjalanan hidup kita baik untuk kita. Allah sudah susun, Allah sudah atur, Allah dah beri kebaikan. Maka kebaikan itu perlu dilihat dengan sifat redha, muafakat dengan Allah. Maka membina jiwa ketenangan,
merupakan satu jihad dan mujahadah kita. Siapa yang ada jiwa tenang, maka Allah akan memanggil dengan nama itu waktu mana nak mati. Bagaimana kita sebut ayat dan dalam Al-Quran tadi, dan surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali pada Tuhan. Ini ialah panggilan malaikat kepada roh yang beriman. Jiwa yang tenang, yang telah lama sabar dengan segala perintah Allah, yang telah lama sabar dengan segala takdir Allah. Kamu jiwa yang tenang, sila pulang pada Allah dengan diredai dan diredai. Dan ini kehendak kita, ini cita-cita kita. Moga kita menjadi orang-orang yang berjiwa tenang dan segala takdir Allah Ta'ala pada kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.